Didik TV KPM. Okey, jadi para pelajar yang dipercayai sekalian, saya nak berkongsi dengan anda berkaitan dengan teknik dan juga tips untuk menjawab pendidikan Al-Quran Sunnah. Okey, dengan kata orang tu boleh skor markah yang baik insya-Allah. Okey, jadi yang pertama saya nak ceritakan tentang format. Okey, format kita di sini bahagian A adalah objektif pelbagai bentuk, 20 soalan, 20 isi tempat kosong. Jadi murid-murid kena pastikan dapat menjawab dengan betul, dengan baik, dan juga pada bahagian B adalah subjektif. 4 soalan, jawab semua soalan, dan markah dia kalau bahagian A itu 20 markah dan bahagian B 80 markah. Kemudian untuk bahagian A 20 markah tadi Aiman ya, dan juga murid-murid di rumah, dia ada 20 markah, 20 soal isi tempat kosong pelbagai bentuk OPB. Maknanya pelajar akan mengisi jawapan. Kalau kita tengok di slide yang ini, murid cuba tengok bahagian ujung sana, 1 2 3 4 5 6 7. Maknanya untuk format bahagian A ini, murid akan ditanya berkaitan dengan 7 format soalan, 7 jenis soalan. Jadi maknanya mungkin satu format tu kalau tajwid, contohnya soalan 1, format pertama ada 2 soalan, iaitu hukum tajwid dan sebagainya. Nanti saya akan terangkan dalam seterusnya, dan seterusnya lah. Okay? Dan format tajwid ini 1 hingga 4, okay? 1 hingga 4 ataupun soalan dia 1 hingga 8. Manakala untuk soalan 9 hingga 20 ini berkaitan dengan ulum Quran, ulum hadis, akidah dan juga akhlak. Jadi murid-murid kena alert lah bagaimana bentuknya nanti. Okey, dan seterusnya ialah untuk format yang kedua, iaitu format bahagian B. Dia ada 4 soalan. Okey, soalan pertama pengajian Al-Quran 20 markah, soalan kedua pengajian Al-Hadis 20 markah juga. Maknanya dia tidak ada perkongsian lah. Maknanya soalan 1 ni untuk pengajian Al-Quran saja. Soalan kedua pun pengajian hadis saja. Cuma soalan 3 dan 4 ini dia pairing dengan ulum Quran dan ulum hadis. Okay, masing-masing 10 markah, 10 markah, jadilah dia 20 markah. Dan soalan 4 pun sama, akidah 10 markah, akhlak 10 markah, dan akan jadi 20 markah. Jadi kalau kita lihat kat sini, perlunya murid-murid lebih fokus kepada soalan 1 dan 2 kerana dia tidak berkongsi dan mereka perlukan fokusan yang benar-benar supaya mereka dapat skor markah yang diperlukan. Okay? Dan soalan 3 dan 4 ini sebagaimana juga kita sedia maklum, okay? Untuk bahagian B ini pelajar tidak ada pilihan soalan, kena jawab soalan. Okey, jawab semua soalan, tiada pilihan. Begitulah. Jadi pelajar kena kuasai format ini, ya. Okey, baik Ustaz. Untuk sebahagian pelajar yang mungkin sedikit kurang Ustaz, mungkin ada tips daripada Ustaz untuk fokus di bahagian mana untuk lulus Ustaz? Okey. Sebenarnya bahagian A dia ada 20 markah. Okey, pelajar paling kurang kena dapat 14 markah untuk skor A+ lah. Okey. Bahagian A kena 14 markah sebab dia 20 markah. Okey. Jadi untuk format B, setiap soalan 20 markah, soalan 2 20 markah, soalan 3 20 markah, soalan keempat pun 20 markah. Okey, dinasihatkan paling kurang untuk dapat A+ lah. Pelajar kena menguasai atau dapat markah 14 markah. Maknanya kalau sekiranya mereka up lagi dapat 18/20, apatah lagi 20/20 kan, itu impian kita kan. Tapi maknanya sekurang-kurangnya 14 markah, itulah paling ideal. Kalau kurang lagi, sebab 14 markah itu kita kira mereka dapat 70 markah tu. Ada 5 bahagian kan, 4 bahagian, bahagian B dan 1 bahagian A, jadi 70 markah. Okey. Walau bagaimanapun dia ada kaitan juga dengan soalan kertas 2 iaitu PLBS. Itu ujian lisan tu nantilah bagaimana bentuk percampuran markah tu. Okey, kita fokus pada ini. Jadi yang penting pelajar dapat
fokus ataupun menjawab paling kurang 14 markah. Didik TV KPM